Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini dengan kelas sambungan bagi kelas Akidah Kafar bagi murid-murid tahun 6. Pada hari ini, Muallimah akan sambung pelajaran kita dari minggu lepas bagi tajuk yang baru. Baiklah anak-anak, sebelum Mukadimah memulakan kelas kita pada hari ini, Mukadimah harap anak-anak bersedia dengan buku teks kafar yang telah anak-anak perolehi pada minggu lepas lah. Okey, untuk hari ini Mukadimah akan terangkan tentang pelajaran 1. Kita masih pada tajuk perkara sam'iyat. Okay, minggu lepas kita dah terang berkenaan dengan beberapa perkara sam'iyat, iaitu seperti alam barzah, dosa, pahala kan. Jadi minggu ni kita nak sambung dengan 2 lagi perkara sam'iyat yang Mukadimah akan jelaskan untuk anak-anak. Okay, pertama Mukadimah akan terangkan tentang mahsyar, dan kedua Mukadimah akan terangkan tentang syurga. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan penerangan tentang apa itu mahsyar. Okey. Mahsyar adalah sesuatu tempat. Mahsyar adalah suatu tempat perhimpunan bagi seluruh makhluk. Setelah dibangkitkan dari kubur di akhirat nanti. Okey. Mukadimah terang dulu ya. Mahsyar ni adalah satu tempat perhimpunan bagi seluruh makhluk. Bila mahsyar ini berlaku? Setelah semua manusia dibangkitkan semula dari kubur pada di akhirat nanti. Pada waktu tu kita sedia maklum kan, manusia akan mati. Manakala yang dah meninggal dunia tu berada di alam kubur, manakala yang berada di atas bumi ni berlakunya tiupan sangkakala, bumi hancur, maka semua manusia dimatikan, dan semua manusia yang telah dimatikan tadi Allah bangkitkan semula di akhirat nanti di satu tempat yang dipanggil mahsyar. Inilah tempatnya. Okey, mahsyar. Okey. Mahsyar ini merupakan padang yang sangat luas. Boleh memuatkan semua makhluk Allah sejak terjadinya dunia ini sehingga hari kiamat. Baiklah anak-anak, kita boleh tak bayangkan bagaimana keadaan mahsyar ni? Dia kata sebuah padang yang sangat luas yang boleh memuatkan semua makhluk sejak terjadinya dunia ini. Maknanya sejak terciptanya Nabi Adam tu, Nabi Adam diturunkan ke dunia kan, sampailah dia melahirkan banyak generasi zuriat-zuriat dia sehinggalah zaman kita. Kalau kita zaman sekarang ni pun dah berbilion-bilion manusia di atas muka bumi ni, campur pula zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, Nuh, semua sampailah semua zaman-zaman Nabi ni kita campur dengan zaman kita ni, zaman Nabi Muhammad, berkumpul di satu tempat dinamakan padang mahsyar. Kita tak dapat nak bayangkannya betapa ramai manusia macam tu kan. Kalau kita pergi pasar pun, kita tengok pasar tani, kita pergi ramainya manusia. Itu baru kawasan kita. Kita tak tengok lagi pasar dekat negeri lain kan. Kita baru tempat kita dah rasa ramai. Bayangkan pada mahsyar, bukan sahaja manusia di zaman di zaman umat Nabi Muhammad, tapi bercampur dengan zaman-zaman Nabi terdahulu. Semuanya berkumpul di padang mahsyar. Okey. Gambaran keadaan di padang mahsyar. Macam mana kita nak tahu gambaran di padang mahsyar? Okey, ni tiada teduhan atau naungan kecuali. Tiada teduhan, tak ada tempat kita nak berteduh. Tak ada tempat kita nak dapatkan rehat dekat situ. Tempat dia ada sebuah padang yang tak ada tempat untuk kita nak dapatkan
keselesaan. Ha. Kecuali untuk hamba-hambanya yang dikasihi, untuk hamba-hambanya yang dikasihi Allah. Ha. Orang-orang manusia-manusia yang terpilih yang dikasihi Allah, dia akan dapat teduhan atau naungan dari Allah. Nak cakapnya siapakah hamba-hamba Allah ini? Dah tentulah orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang taat pada perintah dia. Yang keenam, tempatnya tidak kita ketahui. Tak boleh nak fikir dengan akal. Tempat dia tu kita tak boleh fikir dengan akal. Sebab tadi macam Mak cakapkan betapa ramainya kan. Umat Nabi Muhammad pun dah ramai. Campur pula dengan zaman kaum Nabi Adam semua kan. Bercampur dekat pada mahsyar tu. Kita tak boleh nak fikir macam mana. Dan ini hanyalah Allah saja yang Maha mengetahui. Okey, seterusnya terdapat dua golongan semasa berada di padang mahsyar. Apakah golongan tersebut? Okay, yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan golongan kedua adalah orang kafir yang melakukan maksiat dan kejahatan. Baiklah anak-anak, ini kena ingat, di padang mahsyar Allah telah berikan terdapat dua golongan. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, orang yang kafir dan melakukan maksiat dan kejahatan. Macam manakah keadaan dua golongan ini di padang mahsyar? Okey, ini keadaan dia. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, pada waktu berada di padang mahsyar, dia akan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kemudian, dia akan berada dalam keadaan tenang. Dia berada dalam keadaan gembira dan keadaan selamat. Macam tadi Mak Limah cakap, apabila dia berada di padang mahsyar, dia tak dapat teduhan, dia tak ada naungan kecuali orang-orang yang Allah kasihi. Siapakah orang-orang yang Allah kasihi? Inilah orang-orang yang Allah kasihi, orang yang beramal soleh. Di padang mahsyar, orang-orang ini Allah akan berikan dia teduhan. Dia akan dapat satu tempat yang sangat best lah. Yang menyebabkan dia tak rasa terseksa dekat padang mahsyar. Dia akan rasa tenang, dia akan rasa gembira dan dia akan rasa diri dia selamat. Dan bagaimana pula nasib orang kafir dan orang yang melakukan maksiat dan kejahatan di dunia? Bagaimanakah gambaran mereka di padang mahsyar? Sentiasa menghadapi pelbagai penderitaan. Sepanjang berada di padang mahsyar, dia akan menghadapi penderitaan. Dan keadaan dia gelisah. Dia akan ada timbul rasa takut. Dan dia tidak akan selamat. Contoh, anak-anak mesti pernah dengar kan, kalau dulu-dulu cikgu pernah cerita kan, macam mana pada mahsyar orang yang melakukan kejahatan, orang yang tidak taat pada Allah, ibarat matahari sejengkal dengan kepala. Bayangkanlah matahari sejengkal dengan kepala. Sekarang matahari duduk jauh berjuta-juta kilometer dengan kita pun kita rasa panas, apatah lagi satu jengkal. Tapi siapakah yang kena satu jengkal ini? Inilah golongannya. Sebab itulah sepanjang dia berada di padang mahsyar, dia akan merasa terseksa. Dia akan merasa menderita. Bayangkan peluh menimah panas lagi. Dan dia akan rasa takut, rasa gelisah sepanjang dia berada di padang mahsyar. Sangat berbeza dengan golongan yang pertama tadi. Jadi, sebagai orang Islam, selagi Allah beri kita peluang untuk buat kebaikan dekat dunia ni, kita buatlah kebaikan. Semoga kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Sebelum kita menuju ke destinasi seterusnya kan, dekat timbangan semua kan. Sementara kita nak tunggu kat situ, biarlah kita berada dalam keadaan yang happy, yang gembira kan. Okay. Seterusnya, satu lagi tadi dia ada dalam keadaan sengsara. Okey, habislah tentang padang mahsyar. Seterusnya Mak Limah nak masuk syurga dan neraka. Tapi hari ini Mak Limah cuma kupaskan tentang syurga. Sebab syurga dan neraka dia tajuk dia sangat panjang.
So neraka kita akan terangkan minggu depan. Okey, syurga dan neraka ni dia adalah tempat pembalasan di akhirat nanti. Tempat Allah beri balasan. Orang yang buat baik, tempatnya adalah syurga. Orang yang melakukan kejahatan, tempatnya adalah neraka. Disediakan oleh siapa? Tempat ini disediakan oleh Allah. Allah yang sediakan tempat ini. Sebab tu Allah menyuruh kita melakukan perkara menyuruh Allah menyuruh kita taat pada dia, dan kita dilarang melakukan perkara yang dia tak suka. Sebab apa? Sebab Allah dah sediakan kita ganjaran iaitu syurga. Tapi kalau kita tak ikut apa yang dia suruh, Allah bagikan kita ganjaran balasan neraka. Untuk siapa? Untuk hamba-Nya yang mengikut amalan masing-masing. Kalau amalan baik banyak, syurgalah yang dia akan lalui, yang dia akan terima. Kalau dia melakukan banyak amalan yang buruk, maka nerakalah tempatnya. Baik, sekarang kita fokus kepada syurga. Apakah itu syurga? Syurga adalah tempat ganjaran hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Bermaksud, syurga ini bermaksud kebun atau taman yang dipenuhi dengan pelbagai nikmat. Itu maksud syurga. Kebun atau taman yang dipenuhi dengan pelbagai nikmat. Okey. Apa tadi? Syurga tadi dia adalah tempat untuk orang-orang yang beramal soleh. Allah dah nyatakan, buatlah kebaikan dan aku akan berikan ganjaran syurga, kan? Kemudian, apa lagi nikmat syurga yang kita boleh tahu? Okay, tadi syurga ni adalah tempat orang yang beramal soleh. Dalam syurga ini Allah beri banyak sangat nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Okay, nikmat yang tidak terhingga, yang tak ada dekat dunia. Jadi Mak akan terangkan banyak nikmat dalam syurga ni berdasarkan buku yang ada pada antum. Okay, yang pertama, sungai yang mengalir. Dalam syurga ada sungai yang mengalir. Apa yang uniknya sungai ini? Airnya boleh diminum. Beza dengan sungai dekat dunia. Memang airnya mengalir, tapi air tak boleh minum terus. Airnya perlu diambil dan dimasak, baru boleh kita minum. Tapi di syurga airnya terus boleh diminum dan rasanya sangat lazat. Air sungai lazat rasanya. Dia terdiri daripada susu, madu, arak dan air biasa. Dalam air sungai yang mengalir tu, dia ada yang mengalir seperti susu, yang mengalir madu, yang mengalir arak, dan yang mengalir itu air biasa. Kita boleh pilih yang mana satu kita nak. Masa nak minum susu, kita ambil sahaja air sungai tu terus minum. Garanti tak sakit perut, tak perlu masak. Sebab itulah Allah kata itulah nikmat syurga. Kita akan jadi nikmat syurga tu benda yang sangat mudah. Mudah yang kita, kalau nikmat ni kita nak dapat dekat dunia, kita kena berusaha. Kita kena menggunakan tenaga baru kita boleh dapat. Tapi dekat syurga sangat mudah. Tak payah nak kerja. Tak payah kita nak cari duit. Nak minum nak beli susu, nak kena cari duit, kan? Dekat syurga tak perlu. Sangat mudah. Okey, apa lagi nikmat yang kita boleh nampak? Dalam syurga hidup dalam keredaan dan kerahmatan Allah. Sepanjang duduk dalam syurga tu, Allah redha kita, Allah sayang kita, Allah beri kerahmatan pada kita. Kemudian orang yang berada dalam syurga ni wajah dia berseri-seri. Kalau dekat dunia kan, wajah tak berseri, pakailah macam-macam produk. Nak bagi putih, nak bagi cantik, kan. Tapi dalam syurga tak payah dah, produk-produk tu tak ada maknanya. Allah dah beri kita wajah yang sangat berseri-seri tanpa produk yang ada dekat dunia. Okey. Seterusnya, hidup dengan kesenangan dan kemewahan. Kita duduk dalam syurga, kita tak fikir pun kita nak senang dekat dunia, kita nak dapat kesenangan, kita cari duit, kan. Kita kena bekerja, kita kena dapatkan duit baru kita dapat kesenangan, baru kita dapat hidup mewah. Tapi dalam syurga
Tak perlu buat semua benda tu. Kita dah dapat taraf hidup kita kesenangan dan kemewahan. Seterusnya, dalam syurga juga, kita menikmati apa sahaja yang kita inginkan. Okay, yang orang yang dekat dalam syurga ni, dia nak apa sahaja dia akan dapat. Dia rasa dia nak pakai baju yang berkilauan, penuh dengan belian, dia akan dapat. Macam mana dia dapat tu maklimah? Yang tu maklimah tak boleh nak ceritalah macam mana. Dia petik jari ke keluar ke, tak tahu macam mana kan. Cuma yang Allah nyatakan, apa yang kita minta sahaja di syurga, Allah akan kurniakan kepada kita. Itu hebatnya orang yang dapat syurga. Tapi nak dapat syurga bukan senang. Susahnya kita dekat dunia, senangnya kita ke akhirat. Macam mana susahnya kita dekat dunia? Contoh kan, nak dapat syurga, kita bangun qiyamul-lail. Senang tak nak bangun qiyamul-lail? Susah kan? Sebab kita akan mengantuk, tidurnya sedap. Tapi kalau orang yang cuba untuk melalui kesusahan itu, inilah yang dia dapat dekat akhirat. Dia akan dapat nikmat syurga yang mana hidup dia senang dan mewah. Okey, selain pada itu, orang yang berada di nikmat syurga ini juga akan kita dapat adalah makanan dan minuman yang lazat. Kita tak dapat makanan ni, tak ada dekat dunia ni. Kalau kita makan dekat dunia, contoh kita makan McDonald ke KFC tu, kita rasa sedap sangat-sangat kan. Tapi makanan dekat syurga lebih hebat berganda-ganda daripada makanan dekat dunia. Kita akan makan dan kita akan rasa, ya Allah, sedapnya makanan ni, tak ada pun dekat dunia. Tu gambaran dia lah. Seterusnya, kita dilayan dengan lelaki yang tampan dan wanita yang cantik. Bagi perempuan, dia akan dilayan oleh lelaki yang tampan. Bagi lelaki akan dilayan oleh wanita yang cantik. Masya Allah, dahlah hidup senang. Dapat pula layanan daripada orang yang handsome, wanita yang cantik kan. Ya Allah, hebatnya. Sebab itulah susahnya orang nak dapat syurga ni. Terpaksa bersusah-susah hidup di dunia, barulah dia boleh dapat nikmat dekat dalam syurga. Sebab tu wanita yang cantik ni kita panggil bidadari. Okey, seterusnya, mereka ini akan diberi pakaian mereka daripada emas, berlian dan mutiara. Ada satu lagi, sutera. Kalau dulu kalau dekat dunia lelaki tak ada pakai sutera kan, tapi dekat syurga bebas, boleh pakai sutera. Lelaki boleh pakai berlian, lelaki boleh pakai emas. Sebab itulah nikmat yang tak boleh buat dekat dunia, kita boleh buat dekat syurga. Okey, seterusnya, menghidu bauan yang harum. Dalam syurga tak ada bau busuk. Tak ada pun bau yang tak enak. Contoh kalau kat rumah kan, kita terlupa nak buang sampah, rumah kita akan jadi apa? Bau busuk kan? Tetapi dalam syurga tak ada pun timbul bau-bau yang busuk ini. Semuanya harum sahaja. Macam kita pakai pewangi. Kalau dekat dunia nak bagi harum, pakai spray kan? Pakai benda yang yang keluarkan bau tu kan? Apa nama maknanya tak ingat. Pakai benda tu barulah dia akan berwangi. Tapi dekat syurga tak payah pakai benda-benda tu. Memang dah harum baunya. Seterusnya, kita akan mendengar suara yang merdu dalam syurga. Tak ada suara kasar, suara garau, tak ada. Semua yang dalam syurga tu suaranya merdu. Kalau menyanyi, Masya Allah kan. Sedapnya suara dia. Dan yang seterusnya, melihat pandangan yang indah. Dalam syurga tak ada benda yang kotor. Dalam syurga tak ada benda yang pandangan dia buruk-buruk. Semua indah belaka. Macam kita masuk ke istana raja kan, mana kita nampak ada baju bersepah dalam istana raja, mana kita nampak sampah kan. Istana mesti ada tempat bersih. Nak cakapnya begitulah indahnya pandangan di dalam syurga tersebut. Baiklah, habis dah nikmat tentang syurga. Macam mana anak-anak bila dengar tu, ya Allah, kita kata seronoknya dapat masuk syurga, tapi macam mana nak masuk syurga ni, layak ke kita masuk syurga?
Banyak ke amalan kita buat ni? Kita mesti bertanya. Jadi mulai sekarang bila kita dengar cerita-cerita macam ni, tanamkan pada diri kita yang kita nak menuju syurga Allah, kita kena ada target. Target kita yang paling utama yang Mak Limah selalu ingat, solat. Jangan tinggal solat. Okey? Dan seterusnya perkara-perkara yang lain. Siapakah penghuni syurga? Ada tak senarai kita kat sini ni? Kita tengok. Pertama, penghuni syurga dah tentulah para nabi dan rasul. Orang-orang yang memang menyebarkan ajaran Islam, orang yang berdakwah kan dengan berbagai cabaran. Dia ni adalah orang yang antaranya penghuni syurga. Siapa lagi? Orang yang syahid. Orang yang mati syahid. Terutama yang mati syahid ni orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia kan. Zaman-zaman para sahabat, perang Badar, perang Uhud, semua ramai yang syahid. Jadi orang-orang ni memang akan menjadi penghuni syurga. Dan zaman kita pun ada juga yang mati syahid kan, yang pergi berperang dekat Palestin, mati dalam keadaan berperang tu mati syahid. Dan ada juga mati syahid yang kategori-kategori yang lain Seterusnya, orang yang soleh. Kita boleh dapat title dekat sini je ni, orang yang soleh. Orang yang soleh. Jadi macam mana kita dapat orang yang soleh? Kita kena buat dua perkara, iaitu taat perintah Allah dan jangan kita lakukan perkara yang Allah larang. Tinggalkan larangan Allah. InsyaAllah kita boleh jadi orang yang soleh. Satu lagi golongan, orang yang bercakap benar. Dekat dunia selalu menipu. Kita takut kita tak jadi penghuni syurga. Jadi anak-anak jangan amalkan menipu. Walaupun bergurau, jangan jadikan amalan. Biarlah kita bercakap benar. Kadang-kadang menipu mak ayah. Kalau menipu mak ayah ni, kena cepat-cepatlah minta ampun, minta maaf dengan mak ayah supaya kita dapat jadi penghuni syurga. Okey. Mereka ini akan tinggal dengan aman untuk selama-lamanya. Dengan nikmat yang tadi, yang kita baca tadi kan, sungai yang mengalir, dengan baju daripada emas semua, dia akan duduk dalam syurga itu selama-lamanya. Kalau dekat dunia tak selamanya kan, tapi dekat syurga selama-lamanya dengan keadaan seperti tadi yang kita cerita. Berapakah peringkat syurga? Kita dah sampai kepada peringkat syurga. Okey. Syurga mempunyai beberapa peringkat. Kenapa ada beberapa peringkat? Sebab orang yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan mengikut amalan yang dilakukan semasa di dunia. Macam orang yang beriman ni kan, dia ada tingkat-tingkat dia iman ni. Iman yang paling tinggi, iman yang sederhana, iman yang rendah, iman yang lemah. Dia beriman tapi iman dia lemah. Dia masih taat perintah Allah, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi leka, dia masih lagi lalai. Jadi dengan itulah Allah adakan peringkat syurga. Allah akan tempatkan mengikut banyak mana kebaikan yang dia buat, tinggi mana amalan dia, tinggi mana keimanan dia. Okey, ini adalah peringkat syurga. Yang pertama Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Naim, yang ketiga Jannatul Ma'wa, yang keempat Jannatul Darul Jalal, yang kelima Jannatul Adid, yang keenam Jannatul Khald, yang ketujuh Jannatul Darussalam, dan yang ke-8 Jannatul Maqama wal Qarar. Manakah surga yang paling terbaik, yang paling tinggi lah? Jawapannya adalah Jannatul Firdaus. Dan syurga yang paling akhir, yang kira kelas yang terakhir adalah Jannatul Maqama wal Qarar. Okey, dalam buku anak-anak dia tak terangkan bagaimanakah, siapakah penghuni syurga-syurga ini. Jadi Mukadimah ada selitkan sedikitlah info untuk kita sama-sama jadikan sebagai bahan tambahan
Okey, ni maknimah cerita secara ni je lah. Macam syurga Firdaus. Dia cerita daripada emas. Calon-calon dia ni adalah termaktub dalam surah Al-Mu'minun. Ciri-ciri orang yang beriman. Okey, siapakah orang-orang itu? Ni orang-orang dia. Ada tak kita termasuk dekat sini? Orang yang melihara dan khusyuk dalam solatnya. Orang yang menjauhkan diri daripada ucapan dan perbuatan tidak berguna. Orang yang membayar zakat. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isterinya. Dan orang yang melihara amanat dan menepati janji. Besar ni ciri-ciri orang ni. Orang yang melihara solat. Kita kadang-kadang solat pun kita susah nak khusyuk kan. Jadi orang yang kategori surga Firdaus ni orang yang khusyuk dalam solat. Dan orang yang melihara solat, tak sembahyang lewat. Kadang-kadang kita selalu lewat solat. Masa kita tak melihara solat kita dengan betul. B. Orang yang menjauhkan daripada ucapan perbuatan tidak berguna. Jumpa kawan sembang benda yang tak ada manfaat pun. Pasal artis kan. Pasal budaya artis luar negara. Benda-benda yang tak ada manfaat pun. Ini pun salah satu orang yang Allah beri di syurga Firdaus. Dia tak ada pun berkata-kata benda yang tak ada manfaat. Yang ketiga, orang yang bayar zakat. Orang yang ni lah, zakat ni memang wajib kan. Yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isterinya. Maksudnya menjaga kemaluannya, dia tak buat zina. Dia tak pergi berhalwat kan, berzina antara lelaki dan perempuan di satu tempat yang tersembunyi. Itu adalah orang yang tidak menjaga kemaluannya. Dan yang keempat, orang yang melihara amanah dan menepati janji. Kita kadang-kadang selalu berjanji, tapi ada juga yang kita tak tepati. Jadi kalau kita nak masuk syurga Firdaus, kita kena pastikan kita boleh dapat jadi calon-calon ini. Okey, syurga ada. Dia cipta daripada intan putih. Semua syurga ni dia cipta daripada bahan yang macam emas, mutiara kan. Bukan daripada batu, simen semua tak ada. Dia cipta daripada benda-benda yang sangat sangat hebat lah. Hebat sungguh kuasa Allah kan. Intan putih. Siapakah penghuninya? Orang yang bertakwa. Ni maklimah masukkan kat sini. Ada surah An-Nahl. Nanti anak-anak kalau dia free, bolehlah buka dalam Al-Quran. Cari ayat ni. Ada tak ceritakan surah syurga ada ni untuk orang yang bertakwa. Kemudian untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga untuk orang yang berbuat baik. Yang keempat orang yang sabar dan menginfakkan hartanya. Okey, syurga ada ni syurga yang kedua terbaik ni kan. Teratas. Maksudnya orang yang bertakwa ni, takwa dia tu takat mana? Takwa yang paling tinggi, yang paling banyak kepada Allah. Iman dia yang paling tinggi kepada Allah. Berbuat baik dia ni bukan sikit, banyak sangat. Menginfak harta bukan sedikit, banyak sangat. Ni kategori syurga ada ni. Syurga Naim. Dicipta daripada perak. Calon dan penghuninya adalah orang yang bertakwa dan beramal soleh. Tu simple je. Bertakwa dengan beramal soleh. Sama dengan tadi. Tapi dekat syurga Naim ni, ketakwaan dia, amalan dia setakat mana. Kan? Dia berdasarkan skala. Kan dia ada macam kira kita sakit kan. Doktor selalu tanya skala mana, skala berapa. Maksudnya orang yang bertakwa ni dia ada skala dia. Syurga Ma'wah. Dia cerita daripada Zamrud Hijau. Siapakah penghuninya? Orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang takut pada kebesaran Allah. Sama juga ciri dia. Tapi dia berdasarkan setakat mana takwa kita, setakat mana iman kita. Dan ditambah dekat situ orang yang takut kepada kebesaran Allah. Dia takut sangat dengan Allah. Bila dia takut dengan Allah, dia tak buat dosa. Dan orang yang menahan nafsu buruk. Okay, bagaimana pula syurga Darussalam? Dia ciptakan daripada yakut merah. Ini pun antara benda-benda yang kategori sama macam emas, berlian, mutiara kan. Nama dia. Yakut merah ni bukanlah yakut yang susu vitamin kita minum tu. Penghuninya adalah orang yang kuat iman dan Islamnya. Dan orang perhatikan ayat Quran serta mengamalnya ke dalam hidupan seharian. Dia masih kategori orang yang kuat iman dan Islam dia. Dan dia adalah orang yang membaca Quran dan mengamalkan dalam kehidupan seharian apa yang Quran tu ceritakan.
Apa yang Quran tu ada dalam Quran tu dijadikan amalan seharian dia. Okey, soal syurga Darul Maqamah ni pula dijadikan daripada permata putih dan dihuni oleh orang yang buat kebaikan yang amat banyak dan jarang buat salah. Banyak buat kebaikan tapi jarang buat salah. Ni nampak tak? Dekat sini dia tak ada tulis pun. Bertakwa, beramal soleh. Maknanya dekat sini adalah orang yang membuat kebaikan yang sangat banyak. Walaupun iman dia tak tinggi macam orang lain, tapi hidup dia penuh dengan kebaikan. Ada syurga khusus untuk orang-orang ni Syurga Maqamul Amin daripada emas dihuni oleh orang yang keimanannya telah mencapai muttaqin, iaitu orang yang benar-benar bertakwa. Dia ada tingkat imannya. Tingkat iman ni dia ada berapa tingkat? Kat mana kita capai? Kalau kita capai yang atas sekali, syurga Firdaus kita akan miliki. Dan terakhir sekali syurga Khuldi dicipta daripada marjan merah dan kuning. Penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dia. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tak akan buat. Dalam masa yang sama, dia cuba untuk memantapkan keimanan dia, tapi mungkin dia tak dapat nak memantapkan keimanan seperti mana orang-orang yang lain. Dalam masa yang sama, dia tak lupa kepada tanggungjawab dia, taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Okey, insya-Allah habislah tajuk kita tentang syurga. Kesimpulan hari ini ialah sentiasa melakukan kebaikan agar dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan yang baik dan tenang. Buatlah kebaikan dekat dunia agar kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dapat teduhan, kita dapat naungan daripada Allah dan kita berada dalam keadaan yang tenang di sana. Yang kedua, sentiasa melakukan kebaikan di dunia agar kita diberikan syurga oleh Allah. Itu dua poin penting daripada kesimpulan yang kita dah pelajari hari ini. Okey, terakhir anak-anak, Maklimah akan berikan tugasan untuk anak-anak sebab buku hantar kan. Kalau Maklimah tak silap buku kafar ke Maklimah tak suruh hantar sebab latihan tak banyak dalam buku kafar ni. Jadi untuk tugasan pada kelas hari ini, sila buat dua perkara ni. Sila buat peta buih bagi dua perkara. Yang pertama, nikmat penghuni syurga. Yang kedua, peringkat syurga. Buat dua muka surat. Satu, nikmat syurga. Apa yang orang akan dapat dalam syurga bila dia masuk syurga. Contohnya sungai yang mengalir kan. Dia dapat pakaian yang dibuat daripada emas. Terpulang pada anak-anak macam mana nak createkan dia. Kemudian peringkat syurga. Ada 8 tadi kan. Jadikan dia dalam bentuk peta buih. InsyaAllah boleh rujuk nota dalam video ini. Buat dalam buku tulis akidah. Maklimah harap anak-anak sediakan satu saja buku tulis. Tak nak dua sebab takut nanti cikgu lain nak guna kan. Satu saja buku tulis. Dekat dalam tu lah latihan akidah yang Musleh punya dan juga dalam tu juga latihan akidah kafar. Terpulanglah macam mana kreativiti anak-anak nak buat dekat belakang Musleh punya akidah, depan kafar ataupun nak buat selang-seli terpulang. Yang penting semua tugas yang Maklimah bagi anak-anak siapkan. Okey, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Maklimah mengucapkan sekian terima kasih kepada anak-anak. Semoga anak-anak semua sentiasa berusaha untuk menjadi pelajar cemerlang dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang Maklimah sampaikan pada hari ini bukan sekadar untuk belajar saja, tapi anak-anak dapat amalkan untuk kita menuju ke alam akhirat, seterusnya mendapat syurga Allah. Jadi Maklimah sudahi kelas kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.